Ya, Alhamdulillah, pagi ini kita telah menjemput dua orang tetamu kita yang merupakan mantan penerbit. Jadi kita terus sahaja memperkenalkan tetamu kita ni, Dini. Kita perkenalkan berada di sebelah saya ini di Auda. Kami bawakan dua narasumber yang akan membincangkan, berkongsi pengalaman pada bis kita semua penonton Setia Pagi mengenai dengan TV pendidikan dalam kenangan. Saya perkenalkan di sebelah saya kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Salihuddin bin Haji Ibrahim, merupakan seorang mantan penerbit, dan juga bersama dengan beliau Yang Mulia Puan Hajah Maimun binti Haji Muhammad, juga merupakan seorang mantan penerbit. Baiklah, daripada kami Rampai Pagi kami mengucapkan terima kasih kerana datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Bolehlah. Mungkin selepas ada tambah lagi lah. Selepas sampai pagi kita akan sarapan bersama. Jadi terima kasih kerana datang Tuan dan Puan, menyerikan lagi Rampai Pagi. Kita cukup teruja sebenarnya ingin mengetahui cerita-cerita bis kita. Banyak rasanya pengalaman yang ingin dikongsikan kepada penonton Rampai Pagi. Maklum sajalah kita masih lagi dalam moodnya orang, dalam suasana menyambut sambutan Jubli Emas Perkhidmatan TV Brunei. Jadi hari ini kita akan bercerita mengenai dengan TV pendidikan dalam kenangan. Mungkin Intan boleh mulakan sesi wawancara ni. Alhamdulillah, terima kasih Dini. Jadi difahamkan ni di mana TV pendidikan ditubuhkan pada tahun 1976. Jadi kita ni akan bertanyakan kepada Puan Puan Hajah, mungkin menerangkan dan berkongsi sedikit mengenai dengan TV pendidikan ini. Silakan. Silakan Puan. Terima kasih banyak-banyak. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih sebab memberi peluang kami untuk mengungsikan TV pendidikan dalam kenangan. Dan ikut hari ini, TV pendidikan sudah mencapai 49 tahun dari jarak 1976. Sebab RTV ditubuhkan 1975 dan TV pendidikan tahun kemudiannya. Okey. Penubuhan TV pendidikan sungguh menarik. Boleh dikatakan menarik. Ingin saya kongsikan sedikit sebanyak pengalaman. Dia ditubuhkan yang sebenarnya setahu kami 8 hari bulan Mac 1976. Penubuhannya sungguh menarik sebagai yang saya katakan tadi. Idea untuk menubuhkan TV pendidikan ada dua jabatan. Yang pertama ialah Jabatan RTB dan yang satu lagi ialah Jabatan Pelajaran. Dulu belum sampai taraf Kementerian Pelajaran. Jadi pengarah RTB masa itu ialah Datuk James Miller. Dan pengarah Jabatan Pelajaran ialah Pihin Bamford. Kedua-duanya warga negara British. Jadi mereka berbincang dan bersetuju untuk menubuhkan TV pendidikan. Jadi sebab satu RTB, satu Jabatan Pelajaran. Jadi kami ada dua kepala. Dan untuk melicinkan perhubungan di antara RTB dan TV Jabatan Pelajaran, mereka menyuruh orang dari Jabatan Pelajaran bernama John North supaya kononnya perhubungannya semula. Dan kami, apa yang saya maksud kami ialah 5 orang penerbit. Kami melalui interview yang teruk. Ramai orang guru-guru diinterview. Yes, beratus-ratus orang. Dan akhirnya 5 orang terpilih. Saya ingin sebutkan nama-nama mereka ya. Silakan Puan. Pengiran Haji Yaakob. Sedihnya ia sudah meninggal dunia. Yang kedua Pengiran Haji Syabuddin. Yang ketiga Haji Julahi. Keempat Hajah Zainun. Dan yang kelima saya, Hajah Maimun Haji Muhammad. Jadi kalau dilihat dari sudut, siapa yang memulakan awal orang-orangnya adalah kami 5 orang ini. Jadi kadang-kadang kami
joking lah. Oh, kami ni pioneer. Ya, rasa macam tu lah. Yeah. Tapi boleh dikatakan benar juga lah pioneer. Dan kelima-lima orang ini dalam segi membuat program, production, kosong. Tidak ada. Apa yang kami ada ialah sijil pendidikan. Jadi semuanya berlatar belakangkan guru Betul. pendidikan. Betul. Ya, Alhamdulillah. Yang 3 orang dididik di Malaysia, Kota Baru, Kelantan Kota Baru. Ya. Julai dan saya dididik di Singapura. di United Kingdom. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita melihat ni, Puan ya, di mana TV Pendidikan ini telah pun dibubuhkan pada 1976 ya. Jadi kalau tahun ini memasuki 49 tahunnya, Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh dikongsikan juga ni kepada, kita ingin tanyakan juga ni nanti insya-Allah ya kepada tetamu kita juga ni. Tapi itulah yang mengenai dengan TV Pendidikan ini dibubuhkan pada tahun 1976 dan dimulakan dengan 5 orang sebenarnya ini. 5 orang yang berlatar belakangkan sebagai seorang pendidik. 5 orang perintis AUDA. Anak-anak Brunei AUDA yang telah pun terlibat seperti yang dikongsikan oleh Puan Hajah tadi, tidak mempunyai latar belakang dalam penerbitan ataupun dalam bidang penyiaran, tapi diberikan latihan di antara keluar negara untuk menimba pengalaman. Alhamdulillah. Satu kenangan yang cukup manis sebenarnya. Ingin tanyakan lagi Nintan. Tidak sabar rasanya ingin bertanyakan kepada Tuan Haji Salihuddin. Mungkin kita boleh berpindah pada Tuan Salihuddin ya. Haji, ingin tanyakan ni Tuan Haji ya, Tuan Haji Salihuddin. Rasanya hidup ini memang penuh cabaran Tuan Haji. Apatah lagi kita bercakap mengenai dalam bidang penerbitan, bidang penyiaran. Macam-macam saya sudah semestinya di Rampai Pagi pun ataupun di radio televisyen Brunei. Menyambut Jubilee Emas pun banyak cabaran yang telah pun dilalui ya. Jadi cabaran ini pun penting sebenarnya untuk mematangkan kita ni. Jadi kalau boleh dikongsikan ni Tuan, di antara cabaran yang dihadapi semasa penubuhan TV Pendidikan dalam penyediaan penerbitan rancangan TV yang berbentuk pembelajaran ni Tuan. Silakan. Terima kasih. Pada mulanya kami semua indah tahu apa bentuk rancangan yang diterbitkan. Jadi dikhususkan untuk siapa, darjah berapa. Jadi timbullah satu idea untuk menerbitkan rancangan itu khusus untuk sekolah rendah. Ia sebagai supplementary information saja. Dan sebalik itu juga apabila sudah dipikirkan, mula-mula timbullah rancangan bahasa Inggeris, Look, Listen and Speak, di mana Kajah Maimun dan rakan-rakan yang lain membuatnya berserta dengan sains dan hidupan. Kemudian timbullah juga Look, Listen and Speak, 2 rancangan Inggeris dan 1 sains. Kemudian barulah timbul rancangan Kakak Udang, di mana saya yang diarahkan untuk menerbitkannya. Rancangan ini adalah merupakan supplementary subjek saja. Yang cabarannya ialah umpamanya rancangan sains. Dulu susah untuk mendapatkan klips-klips yang dari luar negeri. Kalau itu pun dibeli dengan harga yang mahal. Dan copyright-nya lagi ada. Jadi untuk membuatkan itu, macam umpamanya dalam sains ya, pertumbuhan percembahan daripada biji hingga menjadi satu pohon. Itu menggunakan time lapse. Itu menggunakan itu. Jadi kerana kalau di sekolah darjah akan memakan masa, tapi ini berapa second saja. Jadi kepahaman itu ditunjukkan kepada anak murid. Itulah tu. Salah satu cabarannya itu. Lain lagi mengenai dengan sunset, pernah kru kami time lapse diletakkan tidak jauh daripada perjalanan anak sekolah. Jadi kamera ini itu automatic on. Jadi anak sekolah bila balik lompat. Jadi masa itu kami gunakan filem. Jadi bila sudah cuci lihat semua tu kepala anak-anak datangnya. Itu yang lucunya. Dia cabaran dan dibuat lagi sekali. Selain daripada membuat rancangan itu, kami juga sebagai penerbit rancangan mempunyai tugas yang lain. Kami juga disuruh membuat nota guru, panduan guru-guru untuk rancangan televisi dan juga membuat buku panduan murid. Itu 2. Dan sebalik itu juga kami juga melawat ke sekolah-sekolah untuk memastikan rancangan televisyen itu
diikuti dan dipahami oleh guru dan anak murid. Jadi begitulah tugas kami sentiasa begitu berjalan setiap hari. Dan dengan selain daripada merancang apa lagi yang sesuai untuk daripada discussion dengan guru-guru sekolah. Begitulah. Saya mahu tertarik sebenarnya Tuan dapat dikongsikan tadi adanya kolaborasi dan perbincangan yang berterusan. Ia bukan hanya melibatkan satu pihak sahaja, bahkan guru-guru dan juga murid pun terlibat sama dalam pada rasanya memastikan konten yang diberikan atau yang dimasukkan dalam program tersebut menempati silibus ataupun kurikulum yang digunakan pada masa tersebut. Rasanya Tuan, kita ada sedikit video yang ingin kita kongsikan di sini Auda. Kita masih lagi menunggu isyarat ini dan sebentar lagi ada kami bawakan kepada bis kita saksikan. Sekarang cikgu akan pindahkan binatang-binatang ini ke tempat baru yang telah cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, inilah tempat kediaman baru yang telah cikgu sediakan bagi binatang-binatang ini. Ini ialah akuarium. Sekarang, cikgu akan pindahkan binatang-binatang ini ke dalam akuarium. Ada juga binatang-binatang lain yang tidak dapat dimasukkan bersama kerana beberapa sebab. Dan cikgu akan terangkan sebab-sebabnya kemudian. Cikgu memerlukan siut-siut dan botol seperti ini. Sekarang murid-murid, cikgu hendak menangkap binatang-binatang ini dan memindahkannya ke akuarium. Yang ini murid-murid ialah anak ikan tabak lasuk. Dan yang ini pula ialah anak ikan penjulung. Ya, alhamdulillah kita juga teruja sebenarnya untuk menyaksikan sedikit sedutan daripada program yang telah pun diterbitkan yang telah pun disiarkan sekitar pada tahun 70-an Auda. Kalau kita lihat pun banyak perubahannya daripada masa dahulu dan sekarang, tapi perubahan itulah sebenarnya yang sentiasa dipastikan mengikut peredaran zaman dan sebagainya, tapi masih cukup relevan bertepatan dengan waktu tersebut. Kalau boleh tanyakan jadi kepada Tuan Haji Salihuddin, mungkin boleh diberikan sedikit ulasan mengenai dengan rancangan program sains tadi. itu disiarkan 3 kali seminggu. Ya, rancangan Inggris pun sama juga. Kecuali rancangan kanak-kanak untuk prasekolah, kakak budang, itu disiarkan tiap-tiap hari. Tidak kira Jumat, Minggu, semua tiap hari. Tidak ada siaran ulangan. Jadi semuanya rancangan yang kami buat itu bukannya satu, tapi bersiri. Yang paling banyak sekali ialah rancangan kakak budang yang pernah saya terbitkan, melebihi daripada 1000 lebih rancangan. Ya. Itulah yang rancangan kanak-kanak ini juga, ianya bermulanya daripada Fremantle Australia. Ini adalah contoh skrip daripada yang asal. Yang asal ini yang saya simpan, sayang ni. Kenangan ya. Kenangan. Ianya merupakan dalam bahasa Inggerisnya romper room. Masa itu hampir negara sehingga ke Afrika pun menggunakan rancangannya. Dia Brunei mengambil mengambil kontrak dan saya membuatnya. Dan dalam rancangan itu diselaraskan mengenai dengan taste Brunei. Ada membaca doa dan sebagainya. Dan barang-barangnya itu semuanya didatangkan dari Australia. Jadi bila disiarkan di TV, bila jumpa dengan guru-guru, mereka mau juga barang-barang ini. Jadi dengan daya kreatif yang ada, membuatlah dengan secara menggunakan alami.
yang ada apa yang di Brunei. Umpamanya dalam segmen senam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya band and stretch. Lagunya band and stretch, tapi dimelayukan. Tugas kami juga ni memelayukan lagu-lagu Inggris ini. Umpamanya macam Inci Winci Spider. Ya, kalau macam kena Inci Winci Spider climbing up the sprouts. Sprouts ni tahu ke? Kalau di Melayu kan macam mana? Endapkan laba-laba, laba-laba hitam naik toge, indah. Jadi diraimkan laba-laba hitam naik pokok jati. Hujan turun, hujan turun, ia bersembunyi. Alhamdulillah. Itulah itu. Kemudian bend and stretch. Kalau di bahasa Inggrisnya bend and stretch, reach for the sky. Tapi di Melayu kan bongkokkan, tegakkan badan. Jadi rhyme itu saya diambil, tapi maksudnya tu saja kami ambil saja. Jadi umumkan, mempersesuaikannya tu. Disesuaikan lah. Disesuaikan. Jadi kanak-kanak pun suka. Jadi band illustration ni ia plastik dan non plastiknya. Jadi saya mengubah menggunakan di plastik itu menggunakan buluh dan bola tenis. Jadi di sekolah pun mengikut. Jadi sebelum selenat pun juga, selain pada tugas-tugas kami, daripada membuat nota guru, membuat nota murid ke sekolah-sekolah, kami juga diarahkan untuk mentrain, memberikan kursus kepada guru-guru itu, guru-guru sekolah yang mengikuti pelajaran TV pendidikan, supaya mereka lebih faham macam mana menyalurkan rancangan itu kepada murid-murid. Mula-mula rancangan itu merupakan rancangan-rancangan kami merupakan supplementary saja. Tetapi kemudiannya disalurkan, ditambahkan lagi supaya ia mengikut sukatan pelajaran. Itu lagi tambah challenge-nya. Jadi kami sentiasa bekerja keras. Jadi banyak terkerja, mana ni membuat untuk guru, mana untuk murid. Saya cukup tertarik sebenarnya Tuan. Salah satu elemen yang rasa menarik apabila tadi memasukkan elemen keseronokan dalam pembelajaran, dalam teknik tadi mengajar. Bukan hanya pembelajaran itu berlaku dalam ruang kelas sahaja, tetapi boleh juga menggunakan mass media, contohnya televisyen dan sebagainya, diberikan lagu. Jadi dalam pada tadi berhibur, menyanyi, tapi sebenarnya ada mesej-mesej dalam pembelajaran sebenarnya di sana. Tepat sekali ya. Dan juga ni kita akan beralih bersama dengan Puan ya. Jadi Puan ya, sebenarnya menerbitkan rancangan. Jadi apakah ada lagi tugas yang lain yang diperlukan untuk memudahkan lagi terbitan rancangan itu dapat difahami oleh penuntut sekolah? Saya rasa ini lebih kepada kreativiti mungkin ya yang dapat diadakan ketika itu. Serupa juga dengan sains dan kekebalan, kami juga ditugaskan untuk menulis buku panduan supaya semasa murid-murid dan guru-guru menyaksikan TV live dan buku-buku ini boleh menolong, boleh menolong mengikuti rancangan-rancangan ini. Jangan lupa, kebanyakan sekolah-sekolah yang mengikuti program ini ialah di pendalaman. Tidak ada akses. Tidak boleh akses jalan. Dulu kalau kami produsernya sama-sama kadang-kadang di sekolah ikut duduk dengan murid-murid. Jadi sambil itu kami menilai bagaimana reaksi murid-murid. Adakah suka, tidak sukakah, payahkah diikuti ya. Dan saya ingin menambah di sini. Kami rasa seluruh TV pendidikan tutang budi kepada servis yang diberikan Angkatan Askar Melayu Diraja sebab helikopter. Kalau tidak ada helikopter pilot, kami tidak boleh sampai ke tempat-tempat ini. Sebab kami melawat juga, melihat keadaan sekolah, dan jangan lupa penyampaian program ini bukan elektrik macam katanya ni. Pakai generator. Kadang-kadang generator ada dia perangai rosak dia juga. Jadi
Ini kami semua terpaksa report kepada Jabatan Pelajaran. Jangan lupa kami ada 2 bos Jadi ini jabatan pelajaran yang mengendalikan. TBN dah tahu. Yes, sejak teknikal saja. Jadi kadang-kadang orang lupa ni pilot sana yang berjasa membawa kami ke sana kemari. Tapi sekarang bertambah baiklah, jalan sudah baik dan temburong bridge pun sudah siap, jadi tidak perlu lagi helikopter dan sebagainya. Dan untuk menambah juga untuk sekolah-sekolah di Ulu ni, TV Pendidikan juga menyediakan televisyen dan generator supaya kanak-kanak dapat melihat rancangan. Tambah areanya lah. Jadi selain kami melawat itu, kami juga membawa minyak. Supply ke sekolah tu minyak. Untuk generator. Untuk generator. Jadi kami juga buruh juga komplit kami itu. Tapi seronoklah mengerjakan itu. Multitasking lah sebenarnya. Multitasking. Dalam usaha kita ni memberikan yang terbaik, mendidik anak bangsa kita ni sebenarnya. Rasanya dari sana yang tadi dapat ni sebenarnya Intan, banyak pengalaman-pengalaman. Nanti akan tadi tanyakan pada tuan dan puan juga pengalaman manis tapi sebelum itu rasanya kita ada beberapa keping gambar yang ingin dikongsikan Apa kata kita saksikan gambar-gambar ini Auda. Kita masih lagi menunggu isyarat Auda. Sedikit gambar yang telah pun dibawakan oleh narasumber kita hari ini. 49 tahun yang lalu. Ini dia gambar. Ini dia. Itu Datuk James Miller. Director pertama RTB. Dan yang dekatnya Kadir Saleh. Haji Saleh. Abangnya Hampan. Ya, mungkin boleh kisah sikit lagi yang lain. Itu orang putih yang tengah-tengah yang tinggi ingin saya tekankan di sini. Namanya Mr. Gordon Seven. Yang ini khas diterbangkan dari BBC untuk menolong kami setahun untuk mentrain kami di Brunei. Kalau tidak time lapse belum dapat diintroduce. Ya, penting orang ini berjasa. Cukup berjasa dengan TV Pendidikan. Itu yang cantik-cantik manis satu production assistant. Yang ini puan? Ini Hajah Rokiah dan Cikgu Sadia. Dalam rancangan Kakak Udang. Atau patung atau namanya si manis tu. Si manis. Itu maskot. Maskot yang digunakan untuk Kap-Kap Udang. Yang ini? Ini adalah orang yang manipulating yang menggunakan memain si manis. Puppet ini orang ITV juga. Dan seterusnya ini rancangan set set Kakak Udang. Di mana sebelum rakaman ada briefing briefing. Itu seronok yang mana adanya. Itu dia si manis. Maskotnya si manis dan bersama dengan siapa tu tuan? Ini yang sebenarnya part-time worker di ITV, tapi kami gunakan siapa saja yang ada boleh menggunakan. Part-time dulu ni. Sebelum dia jadi askar. Dan yang Kumasnah namanya dulu. Ini adalah gambar salah satu perancangan yang diterbitkan merupakan 6x10 inci dalam rancangan teka-tepat. Teka-tepat? Ya, rancangan teka-tepat. Rancangan teka-tepat ini mempunyai 60 gambar semuanya dalam satu rancangan. Dan rancangan ini diterbitkan khusus untuk remaja-remaja di bawah 13 tahun. Dan mereka dan penyampainya masa itu ialah Tuan Haji Daud Mutarsad. Itu. Terus ini? Ini gambar ramai saja ni bersama dengan guru-guru dan dalam satu aktiviti macam keramaian lah hari raya macam tu. Social. Ini rasanya guru-guru. Ya, semua guru-guru. Saya menantikan gambar Puan Hajah ni. Gambar Puan Hajah dan Tuan Haji ada? Ada sini Ada. Sepatutnya ada. Ini sama kru. Ini kru. Itu tadi Cikgu Amdan. Sebagai
Ini gambar ini lama. ramai ya. 80-an. Ini di mana ni? RTB. RTB. Oh, RTB di Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan. Kalau dilihat dekat-dekat memang muka kami ada di sana. Iya. Kenangan lama sama Kenangan semua staf. Ya, ini termasuk general program juga. Iya. Sebenarnya Alhamdulillah ya. kaki tangan tiga Semua kaki tangan pendidikan aktif ini. tidak ramai. Di antara 30 ke 40 termasuk artis. Iya, alhamdulillah ya. Jadi ni kita ingin juga tanyakan juga ni ya, berapa ada lagi satu gambar yang akan kita ikuti bersama. Mungkin boleh kita saksikan terlebih dahulu gambar ini. Ini adalah acara aktiviti pengambaran dalam rancangan, kalau enggak silap rancangan sains ni. Atau yang mana perempuan ni Hajah Sauna yang merupakan PA rancangan pada masa itu. Ya. Ya. Ini masa aktiviti Hari Raya ni, kenangan masa ETV. Bukan. Maaf. Apa? Ini Apa itu? pada tahun 82 saya meletakkan jawatan. Ani farewell. Farewell. Di office. Dan Jadi orang putih atau ada ini saya. Ini dia masa muda. Boleh saya nantikan mana Puan Hajah ini. Yang di belakang laki-laki itu Cikgu Firaji Sabudin. Budin. Salah seorang producer sains. Okay. Kalau Puan sudah kami melihat Tuan, macam mana? Ada gambar Tuan barangkali? Ada. Ada. Rahsia. Rahsia. Tadi boleh berteka-teki lah. Mungkin Tuan ada dalam gambar ini barangkali. Masa muda itu. Ani bercampur dengan general program. Ya, head of program. Itu Julahi yang berkacamata depan salah seorang daripada penerbit. Penerbit dan dua akhirnya ya beliau menjadi training officer. Okey. Baik. Inilah yang maksud kami. Yang Puan Hajah maksudkan tadi ya, menggunakan helikopter. Ya, kan. Berjasa. Kesukang dan melilas. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ini macam yang tadi, itu saya yang berbaju kebaya. Dan orang putih, perempuan orang putih itu salah seorang voice over kami gunakan kadang-kadang. Kami masa tu buat skrip sendiri, mencari artis sendiri, semua sendiri. Ini penggambaran. Ya. Penggambaran drama ini. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Gembira rasanya untuk kita saksikan bersama ya. Jadi untuk akhirnya mungkin ada harapan ya ataupun secara ringkasnya yang mungkin boleh kongsikan harapan ya. Harapan alhamdulillah sungguh banyak harapan. Bagi saya lah Ya. mewakili kepada teman-teman yang pernah bertugas di RTB. Ingin juga ingin mencurahkan, memberikan, membantu. Kalau sekiranya mau diterima, kami bersedia untuk memberikan training, ya, kepada kaki tangan RTB dari segi penerbitan. Bagi saya pernah masa bekerja dulu sebagai penerbit kanan juga mentrain penerbit dan PA penyampai dalam rancangan televisyen. Dan bagi teman-teman saya bagian teknikal boleh diorang mengajar. Bagian sound yang masih ada Haji Mahmud ya memang ya top 2 masa dulu. Dia boleh mengajar. Lighting pun banyak kawan-kawan yang yang bagus-bagus mengenai dengan lighting. Iya. Kerana masa kami dulu kalau macam rancangan hiburan kami planning meeting, kalau mengenai dengan lagu itu, kami sebagai penerbit memberitahu, aku mau lagu ini lighting macam ini. Dah sama dengan itu. Betul, Alhamdulillah. Cukup teruja sebenarnya Tuan. Tuan. Kami bersedia untuk membantu jika diperlukan. Alhamdulillah, cukup teruja sebenarnya mendengarkan cerita daripada Tuan tadi. Banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan kepada Tuan dan Puan, tapi atas keberbatasan waktu Tuan dan Puan, rasanya sampai di sini saja wawancara kita hari ini Tuan dan Puan. Kita akan ingin saya tambah sikit saja. Satu minit Puan. Ya, 1 minit. Ya, ingin kami tidak lupa menyebut nama
head of TV dulu, pengiran Dr. Hajah Rahmah yang sedihnya dia tidak dapat datang hari ini sebab kesihatan. Ya. Ya. Dan saya ingin menghadiri dengan 2 rangkai pantun. Silakan. Silakan, Puan. Okey. Silakan. Anak Cina, anak Melayu, singgah di pasar membeli madu. Berpuluh-puluh tahun telah berlalu, warga pendidikan tetap merasa rindu. Dari jauh gendang di Palu, awan berarak jauh dari pandangan. Bertahun telah berlalu, TV pendidikan tetap dalam kenangan. Ya, Alhamdulillah. Pergi ke pasar membeli ikan. Terima kasih kami ucapkan kepada keduanya. Terima kasih Tuan dan Terima Puan kasih. kerana sudi datang ke Rampai Pagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam. InsyaAllah.